Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini aku nak kongsi dengan korang 3 perkara wajib yang ada sebelum melabur saham. Okey. Ini adalah perkongsian dan bukanlah by call. So saja nak kongsi pengalaman aku mengenai pelaburan saham ini untuk yang boleh dijadikan panduan untuk mereka yang baru nak menceburkan diri dalam bidang saham. Okey. Yang pertama, kena ada CDS account. CDS account ni dipanggil sebagai Central Depository System Account. So CDS ni dia ibarat dia adalah account simpanan saham. Okey, macam mana korang tengok bila kita nak simpan duit kita perlukan account bank. So untuk saham kita perlukan CDS ni. So CDS account ni lah yang akan menentukan kita punya portfolio pelaburan. Okey, so apa yang kita beli, apa yang kita jual semua tercatat di dalam akaun CDS ni. Benda ni adalah mandatory. Okey, jadi benda ni kalau tak ada memang tak bergunalah untuk step-step seterusnya. Okey, pastikan CDS account ini ada. Okey, lagi satu, CDS ni kita boleh buka di mana-mana investment bank seperti MyBank, CIMB, RHB ataupun broker-broker tempatan yang lain seperti Melaka, Kenanga dan ada juga international broker daripada Jepun iaitu Rakuten. Okey, dan pastikan mereka ini diperakui oleh Suruhanjaya Security. Okey, so untuk mencari CDS account mana yang terbaik, okey, korang boleh Google dan cek di mana-mana laman web yang berkaitan mengenai pelaburan saham. So biasanya mereka akan mention lah dan mereka akan buat perbandingan antara semua broker tempatan dan investment bank. So atas korang lah macam mana. Tapi kalau korang tanya aku, pendapat aku try cari yang brokerage fee dia rendah. Okey, sebab setiap transaction yang dibuat sama ada membeli atau menjual saham ada charge yang akan dikenakan oleh brokers. Jadi pendapat aku cuba rendahkan brokerage fee ni kalau boleh. Okey, so di dalam CDS ni dia ada pelbagai jenis, okey. Dan di samping buka CDS perlu ada trust account. So dalam trust account aku prefer korang ambil lah yang cash upfront. Okey, so biasanya cash upfront ni selalu brokerage fee dia rendah. Jadi bila kau letak duit dalam account baru kau boleh trade. So jadi kau boleh control kau punya limitation dalam trading ni. Okey, so untuk CDS ni dia ada dua jenis juga, satu Islamic dan konvensional. So untuk Islamic ni korang boleh trade untuk nak syariah compliance only. Kalau tengok dekat kaunter saham tu dia ada tulis nama, lepas tu ada bulat kecil. Yang itu adalah syariah compliance. Okey. Dan pastikan benda ni ada baru korang boleh pergi seterusnya. Nombor 2 iaitu ilmu. Okey, ilmu penting dan ilmu inilah yang akan mengajar anda semua, korang semua macam mana untuk berdagang dan membuat trading plan. Okey, so di dalam ilmu saham ni by general dia ada dua iaitu fundamental dan technical analysis. Okey, just by overall view je. Fundamental ni berkenaan dengan keuangan syarikat. So dalam tu kita boleh tengoklah PE ratio, earning per share, dia punya ROE, return of equity, lepas tu EBITDA, okey, macam-macam lah dalam fundamental analysis ni. So biasanya bila kita belajar ilmu ni kita akan tahu dan kita tahu potensi syarikat tersebut untuk jangka masa panjang dan di dalam tu kita dapat tahu keuangan syarikat tu sihat ataupun tidak. Okey. Yang kedua dipanggil technical analysis. Okey, technical analysis ni untuk bahasa yang senang faham ialah pergerakan harga. Okey. So
di dalam saham ni dia banyak carta. So dengan menggunakan technical analysis ni kita boleh interpret, okay, by volume dengan harga. So kita boleh tahu pergerakan harga ni sama ada bullish ataupun bearish. So jadi kita boleh prepare trading plan berdasarkan ilmu berkenaan dengan fundamental dan technical analysis ini. Okey. Lepas tu untuk ilmu ni korang kena pastikan pemahaman teori untuk teknik sama ada fundamental atau technical betul-betul aku boleh cakap at least 60%. Okey. So yang selebihnya 40% tu perlukan praktikal dan kajian. Selalu practice make a perfect. Okay, tapi kita takkan dapat perfect. So at least bila kita buat more practice, so kita akan lagi faham dengan technical analysis atau fundamental yang kita gunakan ini. Okay. Kemudian kepentingan ilmu ni dia boleh kawal emosi. Okay. Kadang emosi ni dia boleh override kita punya segala-galanya, maksud dia. So jadi kita dah plan, tiba-tiba emosi kita tak stabil dan terdapat dua emosi yang biasa menyelubungi oleh para trader, iaitu takut dan tamak. Okey. Kenapa kebanyakan trader takut? Sebab apa? Pertama, dia takut untuk masuk. Okey. Bila dia takut untuk masuk kerana terdapat was-was di situ. Itulah pentingnya ilmu di situ. Okey. Tapi bila dia lambat masuk, lepas tu harga dah tinggi. So dia kejar harga, lalas sangkut kat pucuk. Okey. So yang kedua, tamak. Okey, dia dah masuk dalam. Lepas tu bila datang emosi tamak dalam diri, dia naik. Akhirnya sepatutnya dia kena keluar berdasarkan ilmu yang dia ada, iaitu sepatutnya keluar, tapi disebabkan perasaan tamak itu maka lambat. So akhirnya saham tu jatuh gedebuk dan rugi mula. Padahal mulanya sudah mendapat untung walaupun sedikit. Nombor 3 iaitu capital ataupun modal. Okey. Sebenarnya kalau kau tanya aku berkenaan dengan modal ni, sebenarnya bukan kira berapa banyak atau sikit pun modal yang boleh dilaburkan saham. Sebenarnya macam mana korang punya holding power. Okey. Holding power ni benda paling penting sekali, iaitu duit yang korang akan laburkan ni tidak berkaitan dengan korang punya komitmen bulanan. Okey. Sebab apa? Pergerakan saham ni ada yang short term, ada yang medium term. Bagi aku hanya dua saja yang terbaik main, iaitu hanya short and medium term. Okey. Jadi bila duit tu korang tak guna, korang simpan dan korang punya holding power, insya-Allah korang boleh dapat profit bila korang masuk dengan cara yang betul dan keluar dengan waktu yang sesuai. Okey. So bagi aku untuk dapatkan holding power yang kuat, okey, korang kena guna duit ekstra sahaja. Okey. Duit ekstra yang tak menggunakan dan tidak mencampur aduk dengan komitmen bulanan untuk bayar kereta ke, bayar rumah ke. At least kau jangan pakai duit tu. Okey. Sebab dalam saham, holding power is number 1. Okey. Lepas tu, bila kau dah letak duit dalam capital, dalam trust account, so korang kena fikir untuk preserve capital dan minimalkan risiko. Betul, saham ni high risk, high return. Okey, jadi bila kita dapat manage risiko, insya-Allah kita boleh berjaya. Okey. Dan poin terakhir, jangan trade melebihi modal. Okey. Kalau yang untuk mereka yang ambil cash upfront, okey, mereka akan selamat untuk bahagian ini. Tapi kalau mereka yang gunakan margin account atau collateralized account berdasarkan share yang ada itu, so recommend jangan lebih daripada cash yang ada. Okey, sebab apa? Bila emosi telah mengganggu dan anda trade lebih daripada duit cash yang ada, masalah lain yang kemudian akan datang. Jadi 3 perkara yang aku kongsi ni diharapkan boleh dijadikan panduan kepada pelabur-pelabur yang baru hendak masuk. So insya-Allah akan perkongsian yang lain, dan
untuk panduan anda semua. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi